Baik, kayak dulu tuh om. Naik dia tuh. Tada! Siapa tuh orang tuh? Kami orang dari Majlis Perwakilan Pelajar IKM Bintulu yang akan menerangkan kebaikan-kebaikan yang ada surat. Wah, banyak yang salah buat kamu belajar tuh. Ini college, university, IKM Bintulu, cluster dalam minyak dan gas. Apa IKM Bintulu tuh om? Naik dia tuh. Tada! Siapa tuh orang tuh? Kami orang dari Majlis Perwakilan Pelajar IKM Bintulu yang akan menerangkan kebaikan-kebaikan yang terdapat di IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah salah satu institut pengajian MARA yang membantu golongan B40 dan golongan Bumi Putra. Benar sih? Benar, Dek. Antara pusat yang terdapat di bawah IKMATO adalah seperti KKTM, MJII, KPM dan IKM. Di Sarawak Tok sendiri pun ada 2 buah IKM iaitu IKM Kuching dan IKM Bintulu. Di IKM Bintulu menawarkan bidang di dalam kluster minyak dan gas. Wow, apa IKM Bintulu ya? Kita mau tahu si IKM Bintulu. Jom kami on tunjukkan. Kat mana kita tahu tak? Situlah IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah institusi Tibet yang menawarkan bidang dalam minyak dan gas. Wah, menariknya. Memang banyak yang menarik di situ. Jom kita tengok. Kemudahan asrama disediakan. Kemudahan internet dan wifi percuma. Mungkin pagi tadi kita buat perasmian, betul tak? Perasmian, lepas tu perasmian tunggu punya tunggu, pengatua, pengarah pun abang agak yakin pada diri. Lagi sama itu sedekah. Kalau betul ikhlas lah. Tapi kalau dapat tamu nak, boleh dapat tamu. Pembelajaran yang selesa dan tenaga pengajar yang berpengalaman. Wow! Kemudahan teknologi pembelajaran yang bertaraf antara bangsa. Wow! Kemudahan perpustakaan. Kemudahan gym yang percuma. Dah, kau pula. Fasiliti sukan yang pelbagai. Lompat. Alam disediakan. Wow! Wah, menariknya. Macam mana cara masuknya, Bang? Mun kita mau tahu, kita boleh mohon secara online melalui masuk ke laman web rasmi IKM Bintulu. Ataupun secara manual pergi ke kaunter IKM Bintulu yang terletak di KM20 Jalan Bintulu Sibu 97000 Bintulu. Atau hubungi kami di talian berikut.
surat. Wah, banyak yang salah dalam membaca tuh. 2 action. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini dalam program FB Live, program Jom Sembang, bagi membincangkan tentang kursus-kursus ataupun apa yang boleh diketahui yang ada di IKM Bintulu. Okay, bersama saya pada hari ini adalah pensyarah bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum, Instrumentasi dan Kawalan Logi, iaitu Cik Bonnie Jinggood, anak Dominic Marikan, merupakan pensyarah di IKM Bintulu selama 9 tahun, bermula daripada IKM Bintulu ditubuhkan pada tahun 2011. Betul Cik Bonnie? Okay, Cik Bonnie berasal daripada Kenawit, so telah berhijrah di Bintulu ni agak sekian lama ya. Boleh kenalkan sikit diri? Tahun 2011. Saya pun tak tahu ke mana perginya tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi sebelumnya sangat cepat dah sampai 2020. Okey. Sekali lagi selamat pagi. Saya Bonnie Jinggood, anak Dominic Marikan, merupakan salah seorang pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Teknologi Petroleum, Instrumentasi dan Kawalan Logi. Okey. Untuk Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum, Instrumentasi dan Kawalan Logi, adapun nama singkatannya saya akan teruskan, saya akan panggil DIK lah sebenarnya. Okay, program DIK lebih dikenali sebagai program DIK. Jadi untuk kita fokuskan kepada kursus DIK di IKM Bintulu ni lah ya Cik Bonnie, boleh? Ya. Okey, so kalau Saya memang bersedia lagi. bersedia, alhamdulillah. Okey, mungkin Cik Bonnie boleh ceritakan sikit tentang kursus diploma di instrumentasi dan kawalan logi ni, DIK ni. Okey, untuk program instrumentasi dan kawalan logi ni secara teknikal ia melibatkan satu device. Instrumen adalah device. Okey. Device untuk flow, level, pressure, temperature dan analyzer. So, berfaham tak? Boleh sikit. So basically kalau kita ceritakan dengan mudah, contoh kita nak buat kopi. Okey. Right? So kopi is a product lah. Okey. So macam mana kita nak buat kopi, kena ada air panas. And then sebuah kopi, susu ataupun gula. Lepas tu bagaimana prosesnya? Kita kacau kan. Betul. So itu kita nak buat 1 gelas. Katalah kalau kita nak buat 10 gelas, bagaimana? 100 gelas. So we are talking about kita nak buat satu tangki kopi. Tangki kopi. Tangki kopi 6 liter. Okey. Setinggi Kopi yang 6 dimasukkan liter. ni kalau dalam industri punya analoginya adalah Kita katakan dia adalah raw material, crude oil. Contoh, raw crude oil, material, okey. untuk oil and gas. So bagaimana kita nak buat kopi tersebut dalam satu tangki? Nak kacau, tak ada juga sudu yang besar tu. okey. So we use the mechanical things, mechanical, the machine, the motor. Kemudian bila kita nak buat kopi, kita kena ada air panas. So bila ada air panas, so we need to measure the temperature. Temperature itu adalah elemen untuk instrumen. And then bila kita nak masukkan, berapa banyak air kita nak masukkan. So bila berapa banyak air kita masukkan, maknanya kita kena ukur level. It's called level measurement. Okay. Itu secara ringkasnya lah. Tapi agak mendalam ya kalau untuk orang yang tak biasa untuk mendengar anak perkataan-perkataan yang teknikal, so agak janggal lah untuk pertama kalinya. Tapi saya rasa kalau menurut Cik Bonnie sendiri, apa yang dipelajari, basically apa yang dipelajari pelajar di IK ni, di IK Bintulu, adakah dia merupakan satu kursus yang mudah ataupun tidak? Was it an easy course or not? Kita tak boleh klasifikasikan mudah dan senang. Okay. Tapi dia adalah berbentuk hands-on. Okay. Bila dia hands-on, dia akan melibatkan secara dalam 70% adalah aktiviti praktikal. Aktiviti praktikal. Student akan buat sendiri. Okay. Dan di dalam kelas juga kita mempunyai peralatan yang sama seperti yang berada di industri. Okay, so basically 70-30 punya ratio lah. 70% practical, 30% adalah lebih kepada teori dan lebih kepada
Teori lah. Okey. Kita bagi peluang lah kepada pelajar supaya setiap orang akan merasa sendiri bagaimana Cara mengendalikan. dia nak programming, dia nak setting, dia nak function test, dia nak calibrate, dia nak troubleshoot. Saya masih ingat lagi lah, kita cerita sedikit lah. Boleh silakan. Cerita sedikit pagi-pagi ni. I copy tak? Tak sempat nak buat tadi cikgu ni. Saya cerita sedikit. Okey. First hit saya 2006. First trip lah. First trip saya pergi ke offshore. Okey. Pada tahun Sebelum berkhidmat di IKM dulu ya, ni. Okey. pada tahun 2006. Okey. Back in December lah. Okey. December 2006. Masa tu memang excited lah. First time nak pergi kan. Naik chopper. Nak pergi offshore ni. Pergi offshore naik chopper. Tahu chopper? 6 tahun. Tahu. Chopper tu heli lah. Heli. Naik chopper sampai ke sana. Kemudian bila sampai sana kita dah nak start lah buat kerja. Okey. Tapi pada masa tu saya tak dibenarkan langsung untuk walaupun on equipment. Apa yang saya buat adalah cuma mengemop saja. Mengemop dan sapu. Itu saja kerja. Macam okey. Jadi kira General worker. General worker lah. Walaupun title itu engineer kan. Okey. Tapi itulah. Tapi dekat di IKM kita balik pada cerita tadi. Di IKM dia berbeza. Kita bagi peluang semua orang menggunakan lagi benda tu pun, peralatan tu pun memang peralatan yang sama seperti yang berada dekat upstream dengan downstream punya proses. Tapi kalau tengok bila keadaan di luar, kita tak boleh nak expect orang nak ajar kita dari A sampai Z. Saya tak salahkan saya punya supervisor masa tu. Dia cuma bagi saya pegang mop dengan sabun saja. Mungkin pengalaman awal lah. Pengalaman awal. Mungkin apa orang kata, saya tak salahkan dia lah. Tapi saya juga available lesson lah untuk saya. Kalau dia ada tengok live kan macam mana, bolehlah ajak-ajak minum lah. Saya berterima kasih lah sebenarnya. Dia mengajar saya bagaimana kita nak survive lah sebenarnya. So daripada itu, bila saya dapat balik daripada tu, trip saya pada masa itu 10 hari kan. First time dapat gaji dalam 2008 macam tu kan, happy lah. So saya punya parent lah, mak dengan bapa saya, dia tanya saya, so macam mana kerja? Oh, good. Padahal Ngomong kan. Okay, basically yang Cik Boni alami ni, dia sebelum menjadi pensyarah adalah bekerja di industri. Okey, di offshore lah. Itu kisah sebelum lah. Kisah sebelum. Baik. Lepas tu kemudian masa time pass by, barulah saya faham bahawa kita kena bergerak sendiri lah kan? Bergerak sendiri, dan akhirnya terus jadi engineer yang sebenar lah. Tak adalah pegang mop lagi. Alhamdulillah. Tapi itulah permulaan dia. Kita katakan kalau dekat IKM ni nak tak nak saja kan. Kita ada semua peralatan, kita ada semua teknologi yang ada, nak tak nak saja. Okey. Alright. So saya lupa nak bagi tahu tadi. Kita boleh buka soalan. Tuan-puan boleh tanyakan soalan di ruangan komen, dan baru je nak cakap ni tapi dah ada dah orang tanya soalan. Okey, ataupun kita boleh, saya tanya dulu few question sebelum kita baca soalan di IKM di Facebook. Okey. So teruskan kepada program di IK ni lah ya. Okey, kalau nak cakap pasal program di IK, dah 70-30 tadi, practical dan teori. 70% practical, 30% teori. Kemudian dari segi tempoh pembelajaran untuk program diploma adalah asas lah kan? Ya, adalah 3 tahun. 3 tahun. Okey, so maksudnya 5 semester di IKM dan 1 semester lagi industri. Okey, 5 semester di IKM, 1 semester di
menjalani latihan industri ataupun internship ataupun kita panggil practical. Okey, kalau cakap pasal latihan industri lah Encik Boni, biasanya pelajar di IK ni dia akan buat practical ataupun menjalani latihan industri tu di mana? Selalunya selama mana kita dah menghasilkan pelajar ni, berapa ramai yang mendapat penempatan dan banyak pergi kat company manager, soalan macam tu lah. Okey. Untuk latihan industri, kita sebenarnya 100% mendapat tempat di industri setakat ini. Kemudian kalau kita lihat dari segi niche area untuk Bintulu merupakan oil and gas. Okey. Dia adalah memang satu bangkai industri. Baik. Jadi saya rasa peluang untuk pelajar tu adalah sangat banyak dengan pertumbuhan yang begitu agresif industri di Bintulu ini. Kita ada skor, kemudian daripada skor itu dan dalam perancangan untuk dibina adalah Petros, Petchem. Bukan Petchem untuk metanol punya plant. So jadi peluang di situ banyak. Lah. So basically pelajar-pelajar yang lepasan di IK ni kebanyakannya dapat tempat lah untuk LI. Ya. Okey, so tak dapat tempat ke? 100%. 100%, alhamdulillah. Okey, insya-Allah lah 100%. Okey, so boleh short question. Berapa batch sudah di IK Bintulu ni yang telah dihasilkan? Yang telah bergraduan setakat ini 2 batch. 2 batch. Okey, 2 batch dah graduate. So basically semua alhamdulillah dah mendapat penempatan lah, penempatan pekerjaan. Ya, dalam 95% dia punya rate adalah employability rate lah. Okay. Dan dalam sebanyak 15% mengikuti daripada 95 tadi lah. 15% mengikuti further day study lah. Further day study, dan kita ada seorang pelajar yang baru-baru ni telah mendapat tawaran daripada overseas punya university. Okay. University of Newcastle. Okay. Pelajar tersebut akan pergi dalam tahun ini juga. Okay. So ada seorang pelajar telah mendapat tempat di University of Newcastle di Australia. Dalam bidang apa dia? Dia merupakan bekas pelajar di IK. Okay. Yang menyambung pengajian dalam renewable energy. Renewable energy. Bachelor in renewable energy. Okay. Alright, to stop kat situ. Kita buka soalan kepada penonton untuk bertanyakan soalan kepada Cik Boni ataupun tanya soalan kepada saya pun boleh, Cik Boni pun boleh. Nanti kita akan tolong cuba jawab lah. Saya akan bacakan soalan yang kita nampak kat sini. Okey, daripada Muhammad Nawawi bin Omar, Dr. Nawawi. Okey, Mr. Boni, it's any relationship between program DIK and DOL? Please explain. Thank you very much. So basically dalam oil and gas ni banyak disiplin. Banyak disiplin, okey. Electrical, mechanical, proses, instrument, logistik, of course lah, administrative punya part. So DIK instrumentation, Okay. and DOL is a process. Process. DOL proses dia kena monitoring apa yang berlaku dekat plant. Okey. Contohnya kita nak buat kopi tadi kan, kita nak buat kopi, proses tapi oil and gas bukan proses kopi lah. Nanti Okay. oil and gas is lagi, cuma saya bagikan Analoginya begitu. Baik. simple thing kopi lah. Kopi, bila kita nak buat kopi, bila kopi itu keluar nanti dia terlalu manis contohnya. Okay. So the process engineer akan design dia punya ingredient balik lah. Itu yang tugas siapa, DIK ke DOL? DOL. DOL. Dia menjalankan proses itu, Okay. menyiapkan produk daripada raw pada jadi relationship dia, equipment untuk monitoring the process adalah sama ada part of mechanical, part of electrical dan instrument. Jadi dia daripada site, daripada field
kepada control room. Okay. So basically DIK dan DOL ada kaitan. Dia tak sama tapi dia ada kaitan. Dia adik-beradik. So kalau operasi logi ni dia lebih kepada monitoring lah. Monitoring dan dengan running the system. Running the system. Kalau instrumentasi dan kawalan logi ni lebih kepada instrumen itu sendiri lah. Maintenance. Menjaga ataupun maintaining the instrument lah. Yes. Okay, next question. Alright, boleh ke lepasan pelajar DIK further study di universiti luar negara? Okay, macam yang Cik Boni dah katakan tadi lah, ada pelajar kita yang dah melanjutkan pengajian, bukan dah mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian di University of Newcastle di Australia. So maksudnya possibility tu ada. Dan bukan possibility, memang ada. Memang ada possibility, peluang tu sebenarnya. Kalau dengan syarat lah, resultnya mestilah betul, resultnya mestilah elok kan. Kalau bahasa Inggeris bagus, cemerlang lah pendek kata. Okay, jadi kita akan bagi peluang kepada lepasan DIK Bintulu ni, mereka yang cemerlang, yang berpotensi. Kita malah marah sendiri pun tak ada masalah untuk bagi peluang ke luar negara. Dan saya percaya yang bagi pelajar-pelajar untuk menyambung pelajaran ke luar negara ataupun di mana-mana universiti yang mereka inginkan, saya rasa dia akan dibantu sebenarnya oleh para pensyarah dengan ketua jabatan untuk mencari penempatan dan menggunakan kaedah yang harus diikuti lah. Saya rasa banyak peluang tu sebenarnya pelajar tu didedahkan juga sebenarnya. Betul. Selain daripada technical part, kita juga terapkan elemen usahawan juga. Elemen usahawan. Betul. So maksudnya kita bukan sahaja belajar saja kat sini tapi bentuk orang jadi toke. Membentuk pelajar untuk jadi toke. Bahasanya begitulah. Alright, so ada lagi soalan ni. Ada peluang tak untuk pelajar, soalan yang sama macam tadi, ada peluang tak pelajar lepasan diploma untuk sambung pelajaran ke luar negara selepas tamat pengajian di IKM Bintulu? Soalan daripada Encik Desmond Anji. Okey, ada lah kan? Ya, ada. Okay, so kita dah jawab tadi lah. Okey, berapakah kadar kebolehpasaran pelajar-pelajar di IK? Seperti yang saya terangkan tadi, setakat hari ini data yang saya dapat adalah 95%. 95%. Ya. Okay. Which is banyaklah, agak besar numbernya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi soalan saya akan tengok kat sini. Okey, tak apa, nanti kita teruskan lagi dengan soalan di FB Live di bahagian komen ni. Saya nak sambung balik apa yang saya nak tanyalah. Okey. Tadi dah tanya kan, saya memang nak tanya soalan tadi tu kebolehpasaran tu, tapi itu untuk yang pelajar-pelajar diploma dan keluar. Kalau pelajar diploma nak keluar, maksudnya nak sambung belajar. Ni sekarang ni kita nak cakap pasal pelajar-pelajar yang nak masuk ke IKM Bintulu. Macam mana? Rasanya macam mana dari segi peluang pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun siapa saja yang berpeluang? Golongan manakah yang berpeluang sebenarnya untuk melanjutkan pelajaran di IKM Bintulu dalam bidang DIK ni? Okay. Untuk bidang DIK ni, semestinya lulus SPM. Lulus SPM. Dengan syarat kemasukan untuk program diploma dengan kepujian dalam 3 mata pelajaran. Maths, Sains dan mana-mana lagi satu subjek dari peringkat SPM. Tiga kredit, tiga kepujian. Salah satunya tadi math, yang pertama matematik, yang kedua salah satu mata pelajaran sains, yang ketiga mana-mana mata pelajaran lain. Lepas tu mesti lulus bahasa Inggeris dan lulus sejarah, bermaksud lulus SPM. Okey. So sebenarnya insya-Allah kalau ada yang berpeluang untuk melanjutkan pelajaran, nanti kita akan terangkan pada penghujung sesi bagaimana untuk memohon ke IKM Bintulu ya. Alright, tengok lagi soalan dekat sini. Kalau boleh tahu program ini skop kerja dia macam mana ke industri? Daripada Encik Aslan Tondekan. Kalau instrumentation ni, dia bila kita nak buat satu plan yang baru, dia akan melakukan installation lah. Installation. Tapi bila plan itu sudah berdiri, logi tersebut sudah berdiri, dia lebih kepada maintenance dan troubleshooting.
Okay. So nature kerja dia device daripada instrumen punya device, termasuklah sistem dia, sistem DCS dengan PLC, kemudian safety system juga, safety system, shutdown system dan fire and gas. Itulah di antara elemen untuk instrumen. Elemen instrumen. Okey. Itu berkaitan dengan soalan program ni, skop kerja macam mana di industri tadilah. So basically Basically yang student kita yang diploma ni technician lah. Okey, kalau nak jadi engineer kena upgrade lagi lah sijilnya. Maksudnya kena ambil degree lah kalau nak jadi engineer kan. Okey. Alright, so soalan lagi ni. Ada info berapa gaji minimum bekas pelajar di IK jika bekerja di industri? Minimum, maksimum, okay, boleh bagi dua range tu lah. Yang ada kontak dengan saya sekarang ni, yang paling minimum yang saya dibagi tahu adalah 1,800. Yang maksimum setakat ini 4,800. 4,800, maksimum 4,800. Ya. Untuk diploma ya? Diploma. Diploma range. Okey, kalau diploma untuk dapat 4,800 tu agak besar sebenarnya. Minimum tu berapa? Minimum 1,800. 1,800. Okey. Yang 4,800 tu sekarang ni berada dekat platform lah. Okey, kat platform. So maksudnya dia buat offshore lah. Ya. Okey. Alright. So minimum gaji adalah 1,800, maksimum 4,800. Alright, itu agak jumlah yang agak besar. Alright, bidang oil and gas ni luas. Kalau boleh tahu, program di IK ni tertumpu di mana dalam bidang oil and gas? Bidang oil and gas, Oil and gas ni luas. Kalau di IK ni dia which part? Instrument. Dalam instrumen. Instrumen, shutdown dengan safety system. Okay, instrumen, shutdown dan safety system. Ya. Alright. Saya harap menjawab apa soalan ni ya. Kemudian, soalan cik. Okay. Alright. Ada lagi soalan daripada Pok Kusola. Apa kelebihan belajar instrumen dan kawalan di IKM Bintulu berbanding dengan pusat lain yang menawarkan bidang yang sama? Untuk bidang instrumen di IKM Bintulu, kita mempunyai equipment yang saya rasa world class level. Okay. Dengan dibantu oleh ramai juga pengajar yang punya berpengalaman dalam industri itu sendiri. Macam saya dah dalam 5 tahun dalam oil and gas. Bila saya balik, kita boleh selain daripada kita belajar, kita boleh share kita punya pengalaman, how we can handle the situation, how we can deal with the human, how we can deal with the machine, signal dan sebagainya lah. Jadi kalau kita nak katakan kita lebih baik, sebenarnya kita pun ada program bersama Petronas, Bista, di bawah program Bista, di mana program Bista Petronas adalah advice kepada kita punya syllabus content. Jadi itu sangat value lah. Maknanya kita punya industri datang turun ke kita buat sama-sama syllabus itu untuk dia punya konten menepati apa yang ada dekat industri masa sekarang. Okey, so maksudnya antara kelebihan-kelebihan daripada program di IKM Bintulu ni adalah salah satunya program yang dijalinkan kerjasama dengan pihak industri, Petronas Vista lah. Okey, saya harap menjawab soalannya. Kemudian soalan seterusnya, apa fasiliti yang hampir sama dengan industri di luar yang ada di IKM Bintulu? Kalau kita tengok yang pertama, kita punya untuk fresh yang pertama lah pelajar baru. Okay. Kita ada PNID, Piping and Instrumentation Drawing. Okay. So itu adalah basic lah untuk mengenali drawing, mengenali equipment, simbol. Itu adalah sama standardized di seluruh dunia lah. Bukan di oil and gas di Malaysia saja.
Kemudian kita ada device untuk instrumen itu sendiri. Memang sama, walaupun dia pelbagai brand, pelbagai brand. Mungkin company ini A pakai brand yang ini, company B pakai brand yang ini. Tetapi dari segi dia punya teknologi, function, dengan bagaimana how we function it, how we program it, it's not program, how we communicate with the system adalah sama. Baik. Alright, so itu untuk soalan yang mana tadi kejap sorry ya. Okay, facility yang hampir sama. So basically hampir sama atau tidak? Facility-nya di industri dengan IKM dulu. Totally sama. Totally sama. Okay, totally sama. Orangnya saja. Orangnya yang tidak sama. Okay. Alright, soalan banyak soalan kita ni. Peluang pelajar di IK nak jadi usahawan. Apa peluang bisnes yang boleh diceburi? Okay, untuk pelajar yang mungkin lebih minat menceburi bidang keusahawanan, so pada saya peluang untuk buat calibration lah. Calibration sebab di Sarawak pun tak banyak lah company calibration yang buat calibration. Tapi di mana ada? Di Semenanjung ada. Okay, kalau tak masih kalau di Sarawak ni demandnya ada atau tidak untuk kalau nak buka company calibration, adakah ada permintaan? Demand. Ada. So di industri calibration ni kena buat tiap tahun. Okay. So dia macam lesen lah, kena renew kan, supaya kita tahu bahawa benda itu tepat. Contoh dia bagi temperature 100 degree, yes, the temperature is 100 degree. How you know it? It's How you accurate sure It that is is accurate. 100 degree? 100, okay. Yeah. So kita kena calibrate. Calibrate lah. So orang boleh buka company calibration Calibration. untuk buat calibrating punya proses lah. Pada saya kepada itu company-company perspektif yang besar lah sekarang. Okay. Okay, menarik. Alright, soalan seterusnya lagi. IKM ada bagi kursus untuk macam how to say that? Yep, boset. Boset. Di boset. Sebab kalau nak offshore itu sangat diperlukan. Ada tak boset? Sekarang ini kita tak ada buat untuk boset. Boset adalah basic offshore safety emergency training. Okay. Dia merupakan satu syarat lah. Kalau kita nak pergi offshore, kita kena attend course tersebut. Okay. Dia adalah course safety lah, bagaimana kita kalau heli itu jatuh, bagaimana kita nak selamatkan diri. Dan kalau terbakar, bagaimana kita nak selamatkan So diri. maksudnya prosedur-prosedur yang perlu dilalui untuk Sebelum berlaku kita kecemasan. Ya. Okay. Alright. So ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada, Ya, tuan, tak ada lagi. Okay. Tak ada lagi. Alright, tak ada. Minta maaf ya, tak ada kat sini program WhatsApp. Okay, soalan seterusnya. Selepas tamat latihan di IKM dulu, apa kompetensi pelajar boleh ambil? Dari segi kompetensi, sebenarnya kalau di peringkat global, kita untuk instrumen dia di bawah ISA, Instrument Safety Association. Tapi di Malaysia ni kita cuma ada 2 saja komputer. Yang pertama adalah tube bending, tube bending untuk instrumen, tube tu lah, tube bending untuk instrumen. Dan yang kedua, yang terbaru lah, latest adalah untuk flow punya measurement certified. Okay. Itu 2 je lah. 2 sajalah. Okay. Kemudian kalau untuk installation, kita ada juga EX. EX under SIRIM. Okay, so adalah maksudnya kompetensi yang boleh diambil ni pelajar ni. Diambil luar ke ambil kat dalam IKM? Sekarang ni di luar. Di luar, okay. So pelajar boleh upgrade dia punya sijil ataupun skill dia dengan mengambil sijil kompetensi di luar IKM. Tapi yang sebagaimana dalam perancangan kita nak bawa kompetensi untuk tube bending lah. Tube bending. Okay. Tube bending. You bend the tube, is it? Yeah. Okay. Alright. Kena ada komputer juga. Bukan yang main bengkok-bengkok. Bukan bengkok macam tu je. Kena guna. Alright, okay, understand. Alright, apakah kemudahan yang disediakan di IKM Bintulu oleh Sarah Damia? Apa kemudahan yang ada di IKM Bintulu ni? Maksudnya lebih kepada pusat ni lah. Fasiliti lain. Fasiliti
Asrama disediakan. Surau tempat ada. makan, tempat rekreasi, Tempat rekreasi. sukan, Rekreasi sukan. sukan. Selain daripada tempat pembelajaran. Selain daripada classroom lah. Ya, of course lah tempat pembelajaran. Okay, so insyaAllah ada lah ya, fasiliti asas atau kemudahan asas. Kalau selagi nak main badminton boleh lagi. Wi-Fi pun percuma. Wi-Fi percuma, ada disediakan. Okay, tak apa. Alright, okay, soalan seterusnya Cik Moni. Banyak soalan kita Cik Moni? Banyak. Banyak sangat. Tak apa. Tak apa lagi, boleh jawab ya. Kita buka lah soalan ni. Banyak-banyak pun tak apa. Hari ni kita live kita bagi peluang bagi peluang. Jadi kita tak naklah hampakan peminat kita ni. Peminat Cik Moni. Saya tak ada peminat. Okay. Alright, saya bacakan soalan seterusnya lagi. Saya ingat saya menumpang tadi. Bukan kan? Bukan. Alright, sejauh mana peluang pelajar IKM dulu, khususnya pelajar di IK, memperolehi anugerah pelajar cemerlang semasa majlis convocation perdana IPMA? Okey. Pada convocation perdana yang lepas, ada pelajar kita mendapat anugerah pelajar cemerlang dalam convocation perdana yang pertama, yang pertama sekali, yang first time lah terdapat. So sekarang ni dia telah saya rasa dia punya planning adalah untuk melanjutkan pelajaran untuk ke peringkat degree. Okey. So adalah pelajar di IK yang memperolehi ABCD semasa this convocation. Ya. Ada. Maknanya bagi kluster oil and gas tu beliau terpilih dan telah berjaya lah menerima anugerah pelajar cemerlang. Okey. Pada 20 tadi kan. April lepas lah convocation perdana. Okey, untuk makluman, untuk convocation perdana di IK ni sebab ni kos yang baru sahaja menjalani, kita baru selesai 2 batch, 2 cohort untuk pelajar di IK dan mereka sebenarnya tak berkesempatan untuk menghadiri majlis convocation sendiri sebab disebabkan oleh pandemik yang berlaku. Jadi insyaAllah di-forwardkan kepada tahun depan lah. Ini makluman sahajalah ya untuk pengetahuan semua. Okey. Alright, seterusnya soalan seterusnya Cik Moni. Semoga ni ada ucapan ni, semoga terus cemerlang menghasilkan graduan yang hands on dalam bidang oil and gas. Terima kasih Cik Zabir. Kemudian, adakah IKM Bintulu menawarkan program part time? Untuk masa ini program elektrik, kompetensi elektrik ditawarkan. Selain daripada itu program welding inspection untuk publikasi, jabatan publikasi. Yang itu saja yang ada sekarang ni untuk program part time. Program part time ya. Okey, program part time ada tapi untuk bidang electrical sahaja. Electrical dan welding inspection. Welding inspection. Okey, ada dua bidang lah dekat sini tapi untuk yang di IK untuk program instrumentasi ni tak ada program part time lagi lah. Betul ya? Ya. Alright. Seterusnya, adakah apa perancangan pihak IKM Bintulu untuk mempersiapkan pelajar dengan pengiktirafan global? Ada tak? Adakah apa-apa perancangan pihak IKM Bintulu untuk mempersiapkan pelajar dengan pengiktirafan global? Okey, untuk pengiktirafan ni seperti mana yang kita dapat sekarang adalah kita dapat ISO 9001. Okay. Kemudian dalam perancangan, bukan dalam perancangan, dalam tengah buat. Tengah buat adalah Asia Pacific punya accreditation, APEX. So audit ni audit global lah sebenarnya. Maknanya kita dapatkan pengiktirafan dari seluruh Asia Pacific. Asia Pacific. Okey, untuk peringkat Asia Pacific kita cuba dapatkan pengiktirafan daripada APEC. Yang berpusat di Manila. Okey. Alright. Okey, ada soalan daripada Kamsah Samaran. Ada satu soalan. Apa bantuan yang diberikan kepada kita untuk ambil kos ni? Bantuan yang pelajar boleh dapat lah maksudnya kot. Kalau program diploma ni standard lah seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia bagi
program diploma ni akan mendapat RM300 setiap bulan. Allowance Okey. RM300 setiap bulan. Asrama percuma, Asrama percuma. pengajian percuma juga lah. Diberi allowance lagi RM300. Alright, so ada lawan diberikan. Tapi ada yang lain tak? Macam beasiswa-beasiswa yang lain? Sebelum ni pelajar di IK dia ada special sikit lah. Special sikit. Special sikit, dia mendapat bantuan daripada Vista. Vista tu daripada Bernilai Petronas. Petronas. Okey. Bernilai RM2,000 setahun. RM2,000 setahun. Banyak tu. RM2,000 setahun. Siapa nak bagi? Yeah. Okey. Alright. Seterusnya. Ada peluang untuk syarikat swasta bekerjasama dengan IKM dulu? Daripada Encik John Kennel. Dia ada 3 soalan ni. 2 soalan. Satu soalan dia adalah peluang untuk syarikat swasta bekerjasama dengan IKM dulu. Kita untuk syarikat swasta ni kita memang mengalu-alukan lah. Untuk menjalinkan kerjasama di mana kita sentiasa bersedia untuk menerima kedatangan pihak swasta di mana kita boleh menjalinkan kerjasama dan kita akan teruskanlah usaha ini dan kita menjemput juga semua pihak-pihak industri supaya bersama-sama dengan kita mana fasiliti yang kita boleh manfaatkan untuk bekerjasama. Kita memang akan buatlah. Okey. So banyak ada kita akan buat lah. Boleh kalau diadu-adukan lah maksudnya. Memang dijemput. Ada sekarang ni ada tak? Sekarang ini untuk program scaffolding, kita bersama SR Scaffolding. SR Scaffold, okey. Ada lagi tak ada tu je? Yang lain belum ada. Yang lain belum ada. Okey, memandangkan IKM itu berada di lingkungan syarikat minyak dan gas, apakah bentuk jalinan yang kita boleh jangkakan? Maknanya bila kita punya fasiliti adalah fasiliti yang sama seperti di actual punya plant kan. Okey. Bila benda tu adalah actual, maknanya kita sebenarnya boleh membuat, maksud saya boleh melakukan maintenance. Maintenance contoh dia tadi calibration. Kita ada alat untuk calibrate. Cumanya kita nak untuk certified sebagai satu syarikat. Jadi syarikat yang certified tu dia mungkin berada di Miri contoh. Tapi dia tak ada base di Bintulu. Bila dia nak set up di Bintulu, mungkin dia perlukan fasiliti, dia perlukan equipment yang baru dan sebagainya. Tapi di IKM Bintulu ni sudah ada, why not we collaborate? Itu dia saya cakap tadi, why not we collaborate? Kita buat suatu yang untuk calibration, contohnya lah. So adalah maksudnya sebenarnya banyak potensi jalinan kerjasama itu boleh dilakukan dengan pihak industri itu. Selain itu macam kita buat sekarang dengan program untuk Sakura Federal Law. Dia hantar staff dia untuk belajar untuk buat dia punya assessment untuk kompetensi dia sendiri pekerja dia. Jadi kita buat by weekend. Alright. Okay. So alright, kita almost time juga. Tapi saya akan bacakan lagi 2 soalan di page ni, di bahagian ruangan komen ni. Ada satu soalan tadi menarik perhatian saya daripada Sharon Dian Bulan. Memandangkan IKM Bintulu mempunyai fasiliti yang lengkap, adakah institusi ini mempunyai plan untuk menambah kursus ijazah sarjana muda? Atau lepas diploma program ini, ke mana laluan seterusnya untuk sambung studi? Okey, tadi kita ada bincangkan juga laluan untuk sambung studi, tapi itu di peringkat luar negara. Mungkin Cik Boni boleh terangkan, dan untuk program ijazah, untuk peluang sambung degree tu basically, ada tak? Adakah pelajar kita berpeluang? Memang seperti saya cakap tadi, memang kita ada peluang untuk pelajar kita selain daripada di luar negara yang
Di Newcastle. University of Newcastle tadi. Di MITEC, MITEC. MITEC Johor. MITEC MITEC Johor dalam bidang yang sama juga, degree Instrumentation and Control juga. Itu bukan under UniKL. Under UniKL. Under UniKL. MITEC under UniKL di Johor. Pelajar kita ada menyambung mengajar di Ada dalam 5 orang. 5 di MITEC. Di MITEC. Itu di Johor. Ada di tempat yang lain? Kalau setakat ni yang offer degree untuk instrumen di MITEC lah. Kita MITEC. tengok sebab dekat sana pelajar yang belajar di IKM itu, satu kelebihan dia bila pergi ke MITEC dia boleh transfer kredit. Transfer Sebenarnya dari 4 tahun belajar dia boleh turun minimize until 2.5 sampai 3 tahun. Oh, okey, banyak. Banyak dia punya Perbezaan tu. Kredit awal dia save kurang. hour ya, save tahun dia. Save tahun. Okey, tadi dia tanya soalan yang satu ni. Adakah institusi ini mempunyai plan untuk menawarkan kursus ijazah Sarjana Muda? IKM itu dia ada plan tak nak buat kursus degree? Kalau kita kata plan tu memang ada lah. Memang ada plan. Cuma buat masa ni kita concentrate dulu dengan pelajar diploma kita. Okey. Kita concentrate dengan pelajar diploma sahaja buat masa sekarang lah. Sebab tu kalau nak bincangkan dia bincangkan pihak yang seterusnya lah kan. Saya pun Di luar bidang kuasa kapasiti tu lah. sampai ya. Okey. Alright, saya bacakan satu lagi soalan sebab kita nak close lagi sebab sekarang dah almost 45 minutes. Alright. Sambutan daripada Abdul Aziz. Sambutan program DIK sangat tinggi. Kalau permohonan penuh macam mana nak join juga? Ya, kalau kita tengok pada last 2019 batch yang 2019 ya sekarang ini second semester. Memang kelas kita buka 20 tapi telah menerima lebih daripada 20. Permohonan lebih daripada 20. Okey. Jadi kita buka 2 kelas. Okey, 2 kelas. Maknanya kita upkan level kapasiti kita kepada 40 orang. 40 pengambilan. Untuk satu batch. Ya. Untuk satu batch. Alright. So kalau nak join juga, maksudnya kalau satu dah penuh, 40 tu dah penuh, macam mana nak join juga? Ni nak maksa ni. Nak paksa masuk juga, macam mana? Nak pasal masuk juga? Marilah. Kita tak tolak. Kita tak tolak. Okey. Nak join. Alright, kita akan usahakan ya. Kita tak ada masalah, jangan risau, tak ada tempat, memang ada. InsyaAllah ada. Kemudian nanti saya akan terangkan bagaimana kita akan bincang juga tentang macam mana nak melakukan permohonan tu lah, kita akan bincangkan sebentar. Satu lagi soalan. Adakah program DIK diperlukan dalam industri-industri lain selain oil and gas? Ini last soalan daripada Encik Bahrain Jari'i. Adakah program DIK diperlukan dalam industri-industri lain selain oil and gas? Sekarang ni kalau kita lihat dalam industri, dia sudah pergi ke satu automation system. Automation system. Bila automation system tu sudah tentu dia melibatkan sensor, melibatkan sistem seperti kalau oil and gas memang dia cenderung menggunakan DCS. Dia memang mahal. Tapi kalau industri yang biasa, dia still lagi gunakan sistem PLC lah. PLC. Maknanya kalau kita katakan pergi ke press metal. Pergi ke press metal. Saya sebut nama. Kita pergi ke satu company yang menghasilkan aluminium aluminium metal menghasilkan metal, Bila kita nak hasilkan metal, sudah tentunya kita ada safety system dekat situ. Sudah tentunya kita ada untuk monitoring dia punya pressure, temperature. So itu adalah instrumen tadi. Cuma yang kita letakkan kita punya instrumen under oil and gas sebab memang kita punya niche area adalah oil and gas. Jadi tapi kita tak ada masalah lah untuk support automation lain untuk instrumen Maknanya dia tidaklah oil and gas saja. Sebenarnya kepada processing contoh tadi metal, aluminium, apa lagi produk metal, aluminium, even shampoo
minyak sawit, dia melibatkan proses. Bila ada proses, kita kena monitoring. Bila kita kena monitoring, memang akan ada instrument device. Betul dia. Alright, so basically soalan tadi adalah ditanya, adakah DIK diperlukan dalam industri lain? Adalah maksudnya. Ya. Pendek kata, adalah. Bidang-bidang yang macam disebut oleh Cik Boni sebentar tadi. Okay, alright, so kita hampir ke penghujung. Sebelum tu saya nak rumuskan siapa yang nak memohon pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun yang berminat untuk memohon ke IKM Bintulu untuk sesi, dia ada 2 sesi, sesi Oktober, Mac dan sesi April, September. Okay, yang ni boleh mohon hantar borang permohonan. Cik Mani ambil di mana borang permohonan tu? Boleh ambil ke mana? Terus lawati bintulu.ikm.edu.my. Okey, laman web rasmi IKM Bintulu. Bintulu.ikm.edu.my. Dapatkan borang permohonan di salah satu tab di atas tu. Okey, boleh download borang permohonan. Kalau jauh, kalau dekat boleh datang ke IKM Bintulu. Yes. Boleh datang ke IKM Bintulu, ambil borang permohonan, baca borang permohonan tersebut, ada arahan disertakan. Kemudian perlu dikepilkan bersama dokumen-dokumen berkaitan. Ada dinyatakan di dalam borang tersebut lah. Okey. Alright, kalau nak masuk tadi untuk program diploma secara umumnya, syarat-syaratnya adalah tadi 3 kepujian, lulus bahasa Inggeris dan lulus sejarah. Kemudian alright, permohonan kita dah cakap melalui online, boleh memohon secara manual. Kemudian dari sesi Oktober, Mac dah penuh, tapi kita akan kita masih cuba nak penuhkan sesi akan datang ni, sesi Oktober. Kemudian siapa nak memohon, kalau tak dapat sesi ni, tadi dia soalan kan, nak masuk juga macam mana? So boleh mohon, kita terima permohonan sepanjang tahun, kita akan carry forward lah permohonan tu, insyaAllah carry forward ke sesi seterusnya lah. Alright, kemudian kemasukan dibuka sehingga, setakat nak memohon biasanya akan tutup 2 bulan ataupun sebelum permohonan. Tapi basically memang masih buka lah, masih buka. Cik Boni, ada apa-apa lagi nak bagi tahu kepada penonton-penonton di page IKM Bintulu ni? Okay, terima kasih kerana sudi bersama kami, dan saya harap bagi pelajar yang tengah mencari tempat belajar, jadi why not kita gunakan dan manfaatkan fasiliti yang saya rasa world class lah, susah nak jumpa World class tu. world class punya fasiliti pengajaran, maksudnya fasiliti pengajaran yang susah nak dapat di mana-mana tempat. Even di dunia ini pun kalau kita tak pergi ke plan itu sendiri, memang susah lah nak pegang kan. Macam saya cakap tadi, cerita saya tadi, tekan button switch on pun orang tak bagi kan. So, dekat sini kita boleh gunakan saja kan. Guna sampai pandai lah. Guna sampai pandai. Tak pandai kita buat lagi, jangan risau. Itulah kita punya konsep dekat sini. Jadi datanglah dan jom masuk IKM Bintulu. Jom masuk IKM Bintulu. Terima kasih Cik Boni atas perkongsian pada hari ini. Selama sejam, ikut perancangan 30 minit saja, tiba-tiba dah sejam. Tak merasa. Kemudian terima kasih kepada semua yang sudi menonton, dan mungkin insya-Allah kita akan ada lagi, kalau ada sambutan, kita akan ada lagi program seterusnya untuk membincangkan tentang kos yang lain pula, untuk kursus yang lain, tapi mungkin tidak bersama saya atau mungkin bersama orang lain, kita tak tahu. Okey, alright, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ada surat. Wah, banyak yang salah dalam membaca tu. Ini college university IKM Bintulu, kluster dalam minyak dan gas. Apa IKM Bintulu tu? Menarik
mengajar IKM Bintulu. yang akan menerangkan kebaikan-kebaikan yang terdapat di IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah salah satu institut pengajian MARA yang membantu golongan B40 dan golongan Bumi Putra. Benar sih? Benar, Dek. Antara pusat yang terdapat di bawah Ipmato adalah seperti KKTM, MJII, KPM dan IKM. Di Sarawak Tok sendiri pun ada 2 buah IKM iaitu IKM Kuching dan IKM Bintulu. Di IKM Bintulu menawarkan bidang di dalam kluster minyak dan gas. Wow, apa IKM Bintulu ya? Kita mau tahu si IKM Bintulu. Jom kami on tunjukkan. Kat mana kita tahu tak? Situlah IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah institusi TVET yang menawarkan bidang dalam minyak dan gas. Wah, menariknya. Memang banyak yang menarik di situ. Jom kita tengok. Kemudahan asrama disediakan. Kemudahan internet dan wifi percuma. Yalah, mungkin pagi tadi kita buat perasmian, betul tak? Perasmian, lepas tu perasmian tunggu punya tunggu, pengarah pun amankan. Yakin pada diri, yakin sama itu sedekah. Kalau betul ikhlas lah. Tapi kalau dapat tamu boleh dapat tamu. Pembelajaran yang selesa dan tenaga pengajar yang berpengalaman. Wow! Kemudahan teknologi pembelajaran yang bertaraf antara bangsa. Wow! Kemudahan perpustakaan. Kemudahan gym yang percuma. Nah, baiklah. Fasiliti sukan yang pelbagai. Lompat. Alam disediakan. Wow! Wah, menariknya. Macam mana cara masuknya, bang? Mun kita mau tahu, kita boleh mohon secara online melalui masuk ke laman web rasmi IKM Bintulu. Ataupun secara manual pergi ke kaunter IKM Bintulu yang terletak di KM20 Jalan Bintulu Sibu 97000 Bintulu. Atau hubungi kami di talian berikut